Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alwani Zafira dalam 15 minit MMTV edisi 19 September 2022. Kita mulakan laporan petang ini dengan desas-desus tarikh pilihan raya umum ke-15 terus hangat diperkatakan. Kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada pelancaran Jentera Pemuda BN di Titiwangsa, Kuala Lumpur Sabtu lalu bahawa PRU15 akan diadakan tidak lama lagi menghangatkan demam pilihan raya. Kenyataan Ismail itu paling jelas bahawa PRU15 akan diadakan tahun ini walaupun cadangan itu dibantah parti pembangkang. Setiausaha Agong UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, beliau yakin PRU15 akan diadakan tahun ini. Katanya, kenyataan Ismail yang juga naib Presiden UMNO itu memberi bayangan PRU15 akan diadakan dalam tempoh 3 bulan dari sekarang. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, PRU15 perlu disegerakan bagi mengelak pembangkang berterusan memburukkan Barisan Nasional. Sementara itu, Presiden Parti Amanah Negara Muhammad Sabu berkata PRU15 pada musim tengkujuh hanya akan menyusahkan rakyat selain memerlukan dana besar untuk agensi kerajaan. Bagaimanapun pihaknya tetap bersedia menghadapinya jika ia diadakan. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mengusahakan satu pungutan suara untuk menunjukkan kepada pemimpin UMNO bahawa rakyat menolak parti politik yang galak berebut kuasa hingga mengabaikan persediaan menghadapi banjir. Saya tetap UMNO walaupun di pulau tetap UMNO. Itu kenyataan Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin yang menjawab spekulasi bahawa dia keluar daripada UMNO seperti yang tular dalam satu paparan video baru-baru ini. Kenyataan di laman Instagramnya itu turut menyatakan dirinya pernah di Pulau UMNO dan mendapat pandangan negatif dalam kalangan parti. Katanya beliau pernah memenangi jawatan Ketua Pemuda tetapi tidak diberi jawatan dalam kabinet. Ahli Parlimen Rembau itu menegaskan kesetiaannya hanya kepada UMNO walaupun melalui beberapa episod sukar seperti kekalahan BN dalam PRU14 dan saingan jawatan Presiden UMNO. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin berkata pembentukan kerajaan yang lebih cekap dapat membantu negara berada di landasan yang betul, terutama dalam pengurusan ekonomi. Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN berkata ada keperluan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membubarkan Parlimen secepat mungkin jika Perdana Menteri tidak dapat mengurus ekonomi dan negara. Bagaimanapun, beliau belum mencapai peringkat mendesak Perdana Menteri supaya membubarkan Parlimen. Kejatuhan nilai ringgit yang tidak dipandang serius terus memberi kesan kepada situasi ekonomi di negara ini. Selain mungkin menjadi punca mengapa hanya 35% rakyat berpuas hati dengan prestasi Perdana Menteri sementara hanya 18% rakyat berpuas hati dengan pengurusan ekonomi negara. Sama-samalah kita pulih negara dan bangsa dari kerosakan kleptokrat. InsyaAllah. Itu kata bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ujarnya rakyat Malaysia telah bosan dengan situasi politik negara dan menyebabkan mereka tidak berminat untuk mengundi pada pilihan raya umum. Tun Mahathir yang juga pengerusi GTA berkata, keadaan menjadi lebih serius apabila sesetengah individu memberikan undian terhadap perasuah. Katanya GTA ditubuhkan untuk pengundi terutama Melayu untuk memilih selain dari UMNO. Walaupun keahlian GTA terhad kepada orang Melayu, mereka juga akan berlaku adil kepada kaum-kaum lain dan kerajaan yang akan didirikan bakal mencerminkan masyarakat berbilang kaum yang terdapat di Malaysia. Adabi melazatkan, adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap, seperti sajian istana di zaman silam. Adabi. Kita kembali lagi. Gara-gara mahu merakam gambar pemandangan, seorang pemandu menjadi punca kemalangan di lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Klang, Sukih semalam.
Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Farouk Ishak berkata, kereta perodua Myvi yang dipandu seorang lelaki telah berhenti di lorong kecemasan untuk merakam gambar pemandangan sebelum dilanggar motosikal dari belakang. Susulan itu, penunggang motosikal itu cedera di kaki dan dibawa ke Hospital Ampang untuk mendapatkan rawatan. Muhammad Farouk mengingatkan orang ramai agar tidak berhenti di lorong kecemasan jika tiada sebarang keperluan atau kecemasan. Berita seterusnya, satu kejadian letusan gunung berapi lumpur berlaku di Taman Hidupan Liar Tabing Lahad Datu semalam. Fenomena yang jarang berlaku itu tular di media sosial menerusi video yang dirakamkan seorang individu yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Letusan lumpur itu menimbulkan kebimbangan orang ramai, negeri itu akan mengalami gempa bumi. Beberapa kejadian gempa bumi yang direkodkan di Sabah termasuk di Gunung Kinabalu pada tahun 2015 meningkatkan kerisauan penduduk. Fenomena gunung berapi lumpur turut dilaporkan di Kampung Tanjung Aru, Menumbuk dan di Kampung Tanabak yang jaraknya kira-kira 40 km dari Kampung Tanjung Aru Kunak dan Tabik di Lahad Datu di kawasan pantai timur. Banjir yang melanda Johor, Perak dan Melaka menunjukkan perkembangan positif apabila jumlah mangsa yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS semakin berkurang. Di Batu Pahat, mangsa yang ditempatkan di PPS menurun kepada 131 orang setakat pukul 8 pagi berbanding 164 orang sebelumnya. Mereka terdiri daripada 33 keluarga ditempatkan di sebuah PPS di Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Gading. Di Perak pula, jumlah mangsa banjir di Kampung Tengah Bukit Semanggol dekat Bagan Serai yang ditempatkan di PPS Dewan Semanggol kekal 12 orang daripada 3 sekeluarga setakat 9 pagi tadi. Di Melaka, mangsa banjir daripada 8 keluarga yang ditempatkan di 2 PPS iaitu di Alor Gajah berkurang kepada 28 orang setakat pukul 8.30 pagi tadi berbanding 29 dari 9 keluarga. Kita beralih ke berita seterusnya. Istiadat pemakaman Ratu Elizabeth II hari ini menamatkan 11 hari perkabungan bermula 9 September lalu. Upacara keagamaan itu diadakan di hadapan ribuan tetamu di Westminster Abbey iaitu gereja bersejarah yang pernah menabalkan Raja dan Ratu Britain sebelum dibawa ke Istana Windsor. Kerabat senjata yang menempatkan keranda mendiang akan ditarik ke arah Wellington Arch di Hyde Park Corner berhampiran Istana Buckingham tepat pukul 7.15 malam waktu Malaysia. Raja dan kerabat diraja menyertai perarakan dari kuadran Girl di Istana Windsor sebelum rombongan berhenti di Gereja Kecil St. George pada pukul 10.40 malam waktu Malaysia. Selepas majlis pengumpulan, keranda ratu akan dipindahkan menggunakan kenderaan diraja ke Istana Windsor Barat London. Ia akan diikuti dengan majlis pemakaman yang hanya dihadiri keluarga diraja di mana jasad Ratu Elizabeth II akan dimakamkan bersama mendiang suaminya, Putera Philip, ibu bapanya Raja George VI dan Permaisuri Elizabeth I dan adindanya Puteri Margaret pada pukul 2.30 pagi waktu Malaysia. Penduduk China dinasihatkan tidak melakukan sentuhan fizikal dengan mana-mana warga asing bagi membendung risiko jangkitan cacar monyet. Saranan oleh Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit China selepas negara itu mencatatkan kes pertama cacar monyet yang disebarkan oleh individu dari luar negara. Masyarakat China juga diminta tidak melakukan sentuhan fizikal dengan mana-mana individu yang pernah ke luar negara sejak 3 minggu lalu. Pusat Kawalan turut menyeru orang ramai untuk mengambil langkah berjaga-jaga khususnya di peringkat umum. Adabi melazatkan, Adabi menyelerakan, mengandungi berbagai rempah, melazatkan kari dan kuah. Ya, pelbagai pilihan rempah adabi untuk kari dan sup. Sungguh sedap seperti sajian istana di zaman silam. Adabi.
Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Prestasi ringgit yang terus menjunau menyebabkan peniaga barangan atau komponen yang diimport dari luar negara terpaksa menaikkan harga jualan produk mereka. Pensyarah Kanan Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, menjual barangan import pada harga lebih tinggi akan menjadi kurang kompetitif. Ringgit semalam diniagakan pada kadar RM4.54 yang juga terendah sejak krisis kewangan Asia melanda pada 1997 dan 1998. Selepas 10 tahun keluar dari pasaran Afrika Selatan, pengeluar kereta nasional Proton Holding Berhad secara rasmi kembali ke pasaran berkenaan dengan membawa masuk dua model utamanya, Proton X70 dan X50. Tidak sekadar itu, Proton turut mengumumkan kehadiran model Proton Saga ke negara berkenaan menjelang awal 2023. Bagi tahun 2022, jualan ekspor Proton yang direkodkan akhir Ogos adalah sebanyak 4,040 unit, meningkat sebanyak 33.9% berbanding jualan 2021. Proton meletakkan sasaran untuk menamatkan tahun 2022 dengan peratusan pertumbuhan yang lebih tinggi hasil penambahan pasaran ekspor di Afrika Selatan. Kita beralih ke berita sukan berada di posisi berbeza berbanding dahulu. Bekas Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi mengharapkan penilaian dan pemarkahan yang adil susulan dirinya kini diletakkan sebagai juri di pentas sukan Malaysia Sukma edisi ke-20. Pertama kali bergelar juri, Farah M melahirkan keterujaan melihat peserta gimnas yang majoritinya merupakan juniornya ketika bersama skuad kebangsaan. Menurutnya lagi, skuad kebangsaan kini boleh meletakkan kepercayaan kepada Zahir Iman Khalid, Johnny Ng Yi Ling dan Rachel Yoh Lee Win bagi mengisi kekosongan tempat yang ditinggalkannya. Kritikan ke atas penyerang Tottenham Hotspur, Son Heung-min, ekoran prestasi hambarnya awal musim ini terhenti setelah berjaya meledak gol hat-trick ketika menewaskan Leicester City 6-2 awal pagi tadi. Pada aksi berkenaan, Spurs yang kelihatan ketinggalan terlebih dahulu menyumbat gol penyamaan sebelum separuh masa pertama berakhir. Spurs kemudian mengorak langkah selepas menjaringkan 4 gol dan mencatatkan kemenangan terbesar skuad kendalan Antonio Conte itu. Kemenangan itu menyaksikan Spurs kini berkongsi 17 mata dengan pendahulu Manchester City untuk berada di kedudukan kedua walaupun dipintas Arsenal yang menang 3-0 menentang Brentford awal pagi tadi. Sebanyak 3 perlawanan ditunda iaitu Manchester United menentang Leeds, Chelsea menentang Liverpool dan Brighton menentang Crystal Palace. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 20 September 2022. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Alwani Zafira. Assalamualaikum dan salam sejahtera.